diri, apakah persediaan-persediaan yang aku nak buat, apakah perubahan-perubahan yang aku nak hijrahkan dalam diri ini, dalam hati ini, dalam perbuatan ini, dalam ibadah ini, dalam amalan ini, supaya menjadikan hijrah tahun ini, pertukaran tahun baru ini benar-benar membaharui seorang insan yang dulunya tidak beriman kepada beriman, yang sudah beriman bertambah imannya, yang sudah sampai ke tahap orang beriman, terus mengekalkan untuk menjadikan imannya gemuk, untuk menjadikan imannya tidak kurus, imannya tidak turun naik, nak menjadikan imannya benar-benar mantap, bahawa tidak akan berganjak. Sebab tu kalau kita kata boleh menyamai malaikat, dikatakan kalau malaikat itu imannya mantap, tak turun, tak naik. Tetapi manusia Allah bagi insan yang beriman, Allah bagi lebih baik. Bahawa imannya boleh naik lebih tinggi dari imannya malaikat, tetapi yang bahayanya dia boleh turun serendah-rendah, lebih rendah dari binatang ternak. Ini yang kita paling takut. Oleh itu sekali lagi, mari kita bersedia menyediakan diri, menambah ilmu, menambah kekuatan, mencari maklumat-maklumat apa agaknya amalan-amalan yang patut dibuat masa menyambut tahun baru, bagaimana agaknya saya nak membaharui diri saya, bagaimana saya nak membaharui ibadah saya, bagaimana saya nak membaharui perjuangan saya terhadap agama Allah, bagaimana saya nak memperkukuhkan aktiviti saya dalam untuk terlibat dalam dakwah, untuk terlibat dalam majlis-majlis yang boleh dikategorikan sebagai majlis yang mengukuhkan agama. Ini kekuatan yang kalau kita kata kita berazam, maka azam terbesar kita ialah bagaimana aku nak melibatkan diri dalam usaha menyambung perjuangan para nabi. Sebab tugas dakwah bukan hanya ustaz-ustazah. Bukan saja orang yang benar-benar pakai tudung labu, pakai jubah panjang, pakai janggut panjang saja. Yang paling utama, sebab itu bila kita kata tahun baru, saya nak membaharui ibadah saya. Kalau dulu saya kata saya solat duha, tapi 2 saja. Sekarang ini, tahun ini nak masuk tahun baru, saya nak buat 4, nak buat 6, nak buat 8. Itu contoh penambahan dari segi kebaikan. Kalau selalunya saya witirnya 1 je, maka saya nak hijrahkan diri saya supaya witir saya cukup 3 rakaat. Kalau saya selalu baca Quran 1 muka surat sahaja, hari ini saya nak membaca banyak lagi, lebih dari 1 rakaat pada 1 waktu solat. Ini kekuatan-kekuatan. Itu untuk diri, tak cukup. Kalau sekadar membaiki diri semata-mata, tidak menghubungkan diri kita dengan orang lain, tidak menambah kebaikan kita dengan orang lain, ini pun masalah. Sebab itu sekali lagi, kita hidup dengan komuniti, kita muasyawarah, kita ada apa kita kata menghubungkan silaturahmi. Sebab itu kekuatan yang nak dibangun, bagaimana saya nak membagi uhuah saya dengan ulama, uhuah saya dengan guru-guru, uhuah saya dengan orang-orang sebelah kiri kanan saya, uhuah saya dengan rakan-rakan lama, uhuah saya dengan manusia dan alam. Ramai orang lupa dia harus menggabungkan dirinya dengan alam. Ya Allah, matahari adalah planet paling besar, ya Allah. Tapi dia tidak pernah melawan perintahmu, ya Allah. Dia akur dengan perintahmu, ya Allah. Belum pernah terjadi matahari tidak terbit di siang hari, ya Allah. Maka jadikanlah aku, ya Allah, makhluk yang paling engkau sayang. Orang yang benar-benar akur perintah sebagaimana akurnya matahari yang terbitnya di siang hari, dan aku dengan perintah akan tenggelam di malam hari. Aku juga nak jadi makhluk yang paling akur sebagaimana akurnya bulan, yang akan menjelang sebaik saja sampainya malam. Dimulai dengan bulan Sabit hingga bulan Purnama. Tidak pernah cuai walaupun 1 hari. Tidak pernah berhenti walaupun 1 hari. Tidak pernah malas dia walaupun 1 hari. Maka di tahun hijrah, tahun baru ini,
Kita nak ngambil itibar daripada cakrawala yang Allah ciptakan, yang berputar tidak pernah berhenti, malah bumi kita juga sentiasa berputar. Tapi yang memutarnya Maha Agung Allah, kita tak rasa. Tanda sayangnya Allah pada makhluk yang ada di muka bumi. Biarkan bumi ini tidak berhenti berputar, tapi kita tak rasa. Bayangkan betapa sayangnya Allah dengan makhluk-makhluknya, terutama kita yang namanya manusia. Bayangkan kalau rumah kita berputar, kereta kita berputar, kita pening. Tapi sayangnya bumi kita yang tidak pernah berhenti berputar, tidak membuat kita sakit kepala, pening dan tak perasan pun. Jadi pertukaran siang dan malam. Belum pernah malam tidak datang, belum pernah siang tidak muncul. Ini bagaimana kita menghubungkan diri kita dengan alam. Tuhan penguasa sekalian alam. Tuhan pemilik isi di langit dan di bumi. Tuhan yang menguasai seluruh angkasa, seluruh bumi, laut-lautan. Ini roh yang kita nak angkat. Ini semangat yang kita nak angkat. Aku nak jumpa tahun baru hijrah. Tak tahu tahun depan jumpa lagi ke tidak. Apa yang nak aku hijrahkan untuk Allah? Apa yang aku nak hijrahkan untuk agama? Apa yang aku nak hijrahkan untuk akhirat aku? Apa yang aku nak hijrahkan untuk keluarga aku? Apa yang aku nak hijrahkan untuk harta benda aku? Supaya harta itu ikut nanti aku ke akhirat. Ini contoh-contoh cara berfikir. Apa perbuatan dan khidmat bakti ataupun ibadah kebajikan yang aku mampu tambah, ya Allah. Kalau aku AJK masjid, ya Allah, jadikanlah aku AJK yang taat dengan jawatan tugas ini. Jadikanlah aku tidak sombong dengan tugas ini. Jadikan aku tidak melukakan jemaah-jemaah yang hadir dengan jawatan ini. Aku nak jadi lebih baik dan lebih lembut dengan anak-anak. Sebab itu dakwah bermakna membantu agama Allah dari segala sudut yang kita mahu. Membantu agama Allah dimulai dengan membaiki diri sendiri. Ya Allah, di tahun baru ini, ya Allah, aku tak mahu berbohong lagi walaupun benda sekecil-kecilnya. Aku tak mahu lagi untuk dengki walaupun sekecil-kecilnya. Aku tak mahu lagi untuk kedekut walaupun sekecil-kecilnya. Aku tak mahu lagi sombong, ya Allah. Tabutkan sombong ini dari aku, ya Allah. Tahun hijrah yang baru ini aku nak jadi orang yang paling rendah hati, ya Allah. Ini sebahagian daripada cara berfikir. Ini sebahagian daripada cara-cara mendidik hati. Supaya urusan dakwah ini, urusan hijrah ini, bukan lagi urusan orang-orang tertentu. Kalau jangan kata saya tak tahu agama sebab saya bukan ustaz, dok. Kalau tak tahu agama, wajib belajar. Sebab itu orang yang mengaku ada Allah, orang yang mengaku dia beriman, dia tidak berhenti belajar.